Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Hanafi bin Ismail dari Option Pendidikan Khas Masalah Pendengaran ambilan Jun 2019. Jadi hari ini saya akan membentangkan cadangan projek inovasi iaitu bagi memenuhi tugasan bagi subjek PKUK 3152 iaitu inovasi digital dalam pengajaran dan pembelajaran. Okey, jadi projek inovasi ini saya namakan projek saya ini sebagai projek XBAR. Yang mana projek XBAR ni secara umumnya, secara ringkasnya iaitu satu projek yang berkaitan ataupun inovasi yang berkaitan dengan subjek matematik bagi murid berkeperluan khas masalah pendengaran. Okey, jom kita tengok. Okey, ini beberapa isu kandungan lah yang saya akan cover dalam pembentangan ni, iaitu berkaitan dengan nama produk, pengenalan, rational project, penyataan masalah, objektif project, adaptasi model apa, kajian-kajian lampau, kepentingan dan keperluan, rancangan projek inovasi dan anggaran produk. Okey. Dan kat sini kalau tuan-tuan doktor dah boleh tengok, saya ada sediakan satu QR code lah. QR code ni saya dah sediakan semualah berkaitan dengan saya punya cadangan projek lah, ataupun saya punya prototype dan sebagainya lah. Jadi kalau tuan-puan doktor semua nak rujuk lebih lanjut nanti di akhir sesi nanti, doktor boleh scan QR code ni siap-siap. Okey. Seterusnya pertama kita akan tengok dulu pengenalan ataupun berkaitan. Jom kenali XBAR. Okey, jadi saya ringkaslah XBAR ni berkaitan dengan apa sebenarnya. Okey, secara ringkasnya saya namakan sebagai X di situ. Kalau kita tengok XBAR kan, X dekat depan tu, jadi X ni merujuk kepada simbol ikonik X bagi subjek matematik. Kalau kita belajar matematik kan, tipulah kalau kita tak tahu pasal huruf X kan. Apa-apa dalam matematik ni mesti cari X kan. Asyik semua boleh cari X kan. Jadi subjek ni maksudnya bila saya dah namakan X kat depan tu, kalau murid-murid tengok lah, jadi boleh nampak X je, dia akan ingat rupanya aplikasi ni berkaitan dengan matematik, macam tu. Okay, seterusnya bar pula, X bar kan. Bar ni merujuk pada apa? Jadi bar ni merujuk pada progressive bar yang digunakan sebagai bagi topik peraturan ni. Maksudnya saya punya inovasi ni menggunakan satu bar. Nanti kita akan tengok macam mana dengan lebih lanjut nanti. Okay, jadi justru inovasi XBAR merujuk pada sebuah inovasi yang membantu murid menyelesaikan topik peratus dari asas hingga kompleks dalam matematik menggunakan progressive bar yang disediakan, berpandukan DSKP Matematik MBK Masalah Pendengaran tahun 45 dan 6. Itu secara ringkasnya dulu. Nanti kita akan tengok dengan lebih lanjut pada bahagian penerangan inovasi. Okey. Okey, seterusnya kita tengok pula rational project. Kenapa projek ini dicipta ataupun tujuan projek ini sebenarnya. Jadi rational pertamanya iaitu multimedia digital dalam bilik darjah menjadi perancah yang menarik di dalam sesi pengajaran dan pembelajaran PDP pada masa kini. Sebab kita sekarang kan hidup dalam arus ataupun dalam dunia moden. Jadi semua berkaitan dengan digital ni satu benda yang menarik ataupun interaktif lah, atau meningkatkan lagi keberkesanan dalam PDP kita lah. Kita bukan dah macam dulu kan, semua benda nak macam tulis dengan kapur dan sebagainya kan, dengan whiteboard dan sebagainya lah. Jadi kita cuba digitalkan ataupun dalam bentuk yang lebih interaktif, dalam bentuk teknologi, supaya murid tu lagi menarik. Seterusnya, pendekatan alternatif penyelesaian masalah topik peratus diperlukan adalah berdasarkan fakta bahawa kebanyakan MBK sekolah rendah menghadapi kesukaran terhadap aspek visualisasi. Okey, ini adalah di sini saya dapat daripada fakta lah, maksudnya secara umumnya. Kebanyakan MBK kat sekolah rendah ni menghadapi masalah kesukaran visualisasi. Visualisasi ni maksudnya masalah untuk masalah untuk membayangkan ataupun menggambarkan sesuatu tu. Jadi kalau kita nak selesaikan masalah matematik ni, kita perlu gambarkan terlebih dahulu bagaimana benda-benda tu. Jadi ini antara rasional yang kedua lah, kenapa saya tubuhkan projek ni. Dan seterusnya, rasional yang ketiga ialah murid berkeperluan khas masalah pendengaran memerlukan pembelajaran secara multisensori. Multisensori maksudnya pelbagai sensor lah, pelbagai deria lah yang menarik seperti aplikasi digital dan implementasi multimedia untuk meningkatkan keberkesanan PDP. Jadi kalau saya fokuskan kepada murid pendengaran kan. Jadi pendengaran ni dia nak dengar tak boleh dah. Jadi dia akan tengok dan cuba buat benda tu. Jadi dia akan atau dia akan manfaatkan keseluruhan lah dia punya sensori tu. Melainkan pendengaran sahaja, sebab dia tak mampu kan. Jadi kita cuba menarik minat dia melalui aplikasi digital seperti ini.
Jadi seterusnya memerlukan satu aplikasi atau kaedah yang dapat membantu murid membayangkan dan melihat perkaitan antara fakta matematik dengan maklumat yang terkandung dalam soalan penyelesaian masalah dengan lebih jelas dan mudah. Macam saya katakan tadilah, murid ni ada masalah untuk membayangkan atau menggambarkan sesuatu berkaitan matematik itu. Jadi dengan saya wujudkan inovasi ni, saya harapkan dapat lebih membantu murid lah untuk menyelesaikan masalah mereka. Okey. Okey, seterusnya kita tengok kepada pernyataan masalah. Apa sebenarnya, kenapa saya wujudkan ni? Jadi, apa yang sebenarnya kesukaran atau masalah yang dihadapi oleh murid yang saya sudah perhatikan. Okey, ini adalah berdasarkan pengalaman saya lah. Pengalaman yang sebelum ni saya pernah sudah melepasi sesi PBS, iaitu sesi PBS, lepas tu praktikum kan. Dan samping tu juga saya ada juga buat tuition ataupun kelas tambahan lah secara mengajar ni lah, mengajar anak-anak kampung macam tu je lah. Jadi daripada pengalaman ataupun daripada sesi-sesi yang saya mengajar, saya mendapatilah beberapa masalah dari kefahaman ataupun dari aspek murid ini sendiri. Okay, yang pertama kita tengok masalah MBK ni lebih cenderung untuk menghafal berbanding memahami konsep bagi topik peratus. Jadi saya tengok murid ni sebenarnya tidak faham pun sebenarnya topik peratus ni, cuma dia cuba menghafal benda tu. Kalau saya kata 3/4 berapa? 75%. Contoh. Jadi dia cuma hafal saja tapi tak faham macam mana berlakunya 75% sebenarnya. Okey. Seterusnya, kesukaran MBK untuk menggambarkan masalah matematik topik peratus ke dalam bentuk visual. Jadi matematik ni biasanya kalau kita nak selesaikan sesuatu masalah matematik ni, pertama yang paling penting kita kena visualkan dia dulu. Kita kena gambarkan dalam fikiran kita macam mana benda tu, baru kita boleh selesaikan. Jadi sekarang murid ni menghadapi masalah untuk visualizekan benda tu, faham tak? Dan yang terakhir iaitu kaedah PDP kurang interaktif menyukarkan proses pengajaran dan pembelajaran bagi MBK. Kita tahulah dulu kan kita secara lebih tradisional lah guna benda-benda tulis kan. Murid pun tulis. Jadi kadang tulis ni satunya memenatkan satu, dan di samping tu dia memenatkan dan murid tu nak fikir tu pun payah kan. Nak kena lukis, kadang lukis kalau dia tulis atau lukis, kadang lukis tak betul kan. Jadi susah lah. Jadi kita buat satu aplikasi atau inovasi yang lebih interaktif untuk menarik minat tu, untuk meningkatkan lagi keberkesanan. Jadi ini antara masalah ataupun yang saya dapat lah. Okey. Seterusnya kita tengok pada objektif projek pula. Okey, objektif projek yang pertama untuk mengenal pasti kesilapan murid dalam penyelesaian masalah matematik peratusan. Topik peratusan lah, untuk membantu murid lagi, ataupun mengenal pasti dulu apa yang murid ni tak faham ataupun apa kesilapfahaman konsep yang dia hadapi. Jadi kita dengan cara kita dah dapati kesilapan konsep dia tu, jadi kita akan cuba perbetulkan melalui aplikasi ini ataupun melalui perisian ni. Okey, seterusnya objektif kedua iaitu untuk mengenal pasti keberkesanan aplikasi SBAR dalam menggambarkan penyelesaian masalah matematik abstrak kepada bergambar. Okey, maksudnya saya dengan inilah objektifnya, dengan inovasi saya ni saya berharaplah dapat mengenal pastilah sejauh mana berkesannya aplikasi ni kepada murid tu dalam menyelesaikan masalah ni, saya harap. Seterusnya, objektif ketiga pula untuk jadikan sebagai panduan kepada murid serta guru dalam proses pembelajaran dan pemudaharaan. Okey, sebabnya sekarang kan satu perisian yang saya akan bina atau saya akan tubuhkan ini adalah satu aplikasi yang mana bukan saja murid boleh guna, tapi itu guru pun boleh guna. Kalau saya nak mengajar murid ni pun saya guna aplikasi ni. Kalau cikgu sekolah lain nak guna pun boleh. Maksudnya saya boleh agih-agihkan atau bagi-bagikan aplikasi yang saya telah bangunkan ni. Okey, seterusnya kumpulan sasaran pula. Okey, kumpulan sasaran pertamanya tentulah murid berpergaulan khas masalah pendengaran tahun 4, 5 dan 6 lah, yang saya sudah hadapi sebelum ni. Yang seterusnya adalah kumpulan sasaran yang kedua, ialah murid yang belum menguasai topik peratus. Apa yang maksudnya murid yang belum menguasai ni adalah boleh jadi murid tu sudah lebih daripada tahun 6, mungkin dah tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3 kan, tapi walaupun sudah tingkatan tapi masih lagi dia ada masalah dari segi menguasai topik peratus. Tak kisahlah murid ni murid pendengaran ataupun murid MBK, ataupun juga boleh jadi murid ni murid aliran perdana ataupun murid tipikal. Okey, yang ketiga pula adalah guru pendengar khas dan guru-guru aliran perdana. Maksudnya sebabnya saya punya inovasi ni terlalu boleh panggil friendly user ataupun mesra pengguna. Boleh guna semua. Cikgu fikir boleh, cikgu biasa boleh. Okey, seterusnya
Okey, kita tengok pada strategi penyelesaian. Jadi saya dah tengok tadi kan macam-macam masalah saya tengok daripada murid ni. Dari segi kefahaman konsep, dari segi kefahaman untuk visual, keupayaan untuk visualizekan perkara tu dan sebagainya lah. Jadi kita buat apa itu strategi penyelesaiannya. Tengok. Okey, seterusnya dari strategi penyelesaiannya saya cuba untuk membangunkan membangunkan inovasi S-Bar ni lah. Jadi S-Bar ni dari mana saya dapat idea S-Bar ni sebenarnya, iaitu ialah adaptasi model projek. Maksudnya saya sebenarnya pengaplikasian S-Bar adalah pendekatan penyelesaian masalah alternatif yang sedang dilaksanakan dalam kurikulum matematik Singapura. Pendekatan ini sangat berkesan dan digunakan secara meluas dalam buku teks Singapura bernama Bar Model Beckman 2004. Bar model menggunakan segi 4 tepat sebagai asas. Okey, jadi kita tengok contoh tepi ni. Ini antara bar model lah yang diaplikasikan di negara Singapura. Yang mana digunakan bar model tadi untuk topik topik pecahan fraction, dividing by unique fraction with visual. Maksudnya dicuba memecahkan fraction tu dengan menggalakkan murid untuk melihat bagaimana pecahan tu berlaku. Dan kenapa saya adaptasikan daripada projek ni, sebab kenapa saya adaptasikan daripada model daripada negara Singapura ni, sebab saya mendapati walaupun negara Singapura ni adalah negara jiran kita yang mana sebelah dengan kita je kan, lepas Johor tu sudah Singapura kan, tapi walaupun dia sebelah dengan kita, tapi tahap pendidikannya pada tahun 2020 mencatatkan nombor ke-9 dunia tertinggi. Maksud Singapura ni bukan biasa-biasa tahap pendidikan, tahap sistem educationnya tu. Jadi yang kita tahu lah biasanya sistem education ni maafkan saya. Okey, maafkan saja. Okey, yang mana kita tahu sistem education ni biasanya kita akan diukur melalui PISA dan team kan. Jadi PISA ni biasanya kita akan tengok kepada pencapaian matematik dan sains bagi sebuah negara tu. Jadi kalau saya tengok pada tahun 2020, negara Singapura ni mendapat tempat yang ke-9 tertinggi dalam dunia, iaitu berkaitan dengan sistem pendidikan yang terbaik. Jadi saya mengambil satu kaedah lah daripada Singapura yang mana model dipanggil bar model method ataupun kaedah bar model ni, yang mana kaedah bar model ni lah yang diaplikasikan kepada beberapa topik, tapi belum diaplikasikan dalam topik dalam topik peratus. Dan kalau di Singapura juga biasanya model ni dia akan minta murid tu lukis. Contohnya macam yang atas ni kan, kita tengok yang atas ni kan, dia suruh murid tu lukis satu, lepas tu pecahkan satu, isi kandungan satu-satu sampai dah siap. Jadi apa yang saya inovasikan dari sini, saya ambil daripada model tu, saya cuba tukarkan untuk topik peratus, adaptasikan untuk topik peratus, dan juga saya buatkan dia dalam bentuk digital ataupun bentuk teknologi. Okey, seterusnya. Okey, ini beberapa kajian lepas dah yang saya dapat berkaitan dengan masalah murid yang menghadapi ataupun berkaitan dengan inovasi saya inilah. Yang pertamanya, berdasarkan hasil kajian ini disimpulkan bahawa proses pembinaan perwakilan simbolik dilakukan oleh pelajar bermula sejak di peringkat memahami masalah lagi. Jadi daripada Anwar dan Rahmati 2017. Jadi apa kata Anwar dan Rahmati ni, kata murid ni sebenarnya untuk menghadapi masalah untuk pembinaan ataupun untuk memahami satu konsep matematik itu, sebab apa? Sebab tak berjaya lagi untuk mewakilkan dalam bentuk simbolik ataupun membayangkan atau menggambarkan benda tu. Jadi bila dia tak berjaya untuk menggambarkan perkara tu untuk menyelesaikan masalah matematik ni, jadi dia akan secara langsung akan menghadapi masalah untuk memahami soalan tersebut. Okey, seterusnya kita tengok pada kajian lepas yang lain pula. Ada juga dikatakan oleh Ernie Sofinah Mazin yang 2020 yang mendapati bahawa BMM, iaitu BMM ni yang kita tengok kan, bar model method ataupun kaedah bar model lah adalah cara yang berkesan untuk mengajar matematik kepada pelajar yang masih di peringkat konkret penakulan. Strategi ini membolehkan pelajar mengatur maklumat dalam bentuk representasi, bergambar atau visual untuk membantu pelajar memahami data matematik dan mencari cara untuk menyelesaikan masalah matematik yang tertanam dalam perkataan. Okey, sama juga dalam apa yang dikatakan Ernie Sofinah dan Mazin juga sama seperti yang sebelum ni juga. Kebanyakan murid ni, kenapa dia menghadapi masalah untuk menyelesaikan masalah matematik ni, sebabnya dia tidak berjaya untuk
menggambarkannya ataupun mewakilkan, representasikan suatu soalan tu dalam bentuk visual, dalam bentuk bergambar. Jadi bila dia tak berjaya untuk menggambarkan benda tu, jadi dia tak berjaya lah untuk, tak dapatlah untuk mencari jawapan ataupun menyelesaikan masalah matematik dalam soalan. Okey, seterusnya kita ada juga daripada malah perwakilan dilihat sebagai bahagian penting dalam aktiviti matematik dan cara untuk menangkap konsep matematik. Anwar dan lain-lain 2016. Jadi Anwar juga cakap yang mana dia kata perwakilan ataupun satu gambaran ataupun satu representasi ni penting dalam matematik untuk apa? Untuk menangkap konsep matematik tu. Jadi untuk kita faham konsep satu perkara tu, contohnya macam saya sekarang ni, saya buat satu masalah iaitu konsep tentang peratusan kan. Untuk faham tentang peratusan tu kita kena kita kena berjaya dulu untuk mewakilkan sesuatu tu dalam bentuk gambaran ataupun representasi. Okey, dan yang terakhir juga kita ada Chase dan Abrahamson 2018 menyiasat perkembangan konsep pelajar dalam domain matematik dengan analisis operasi manual mereka dan ujian multimodal semasa mereka membina perwakilan untuk menyelesaikan masalah konseptual. Okey, ini pun sama juga dengan yang sebelum-sebelum ni. Okey, seterusnya kita tengok kepada kepentingan atau keperluan inovasi SBAR ni. Okey. Yang pertama, kepentingan pertama apa? Yang pertamanya, inovasi SBAR ini merupakan kaedah mencari jalan untuk menghasilkan produk baru dan perkhidmatan yang lebih baik dalam menyelesaikan masalah topik peratus. Jadi kalau sebelum ni kita cuba macam-macam cikgu kan. Cikgu belajar daripada tukar-tukar gantilah, mengajar secara tradisional dekat whiteboard, lukislah, apalah kan, macam-macam. Jadi apa yang saya utarakan dalam SBAR ni adalah saya buatkan satu produk yang lebih baik, produk yang baru dan lebih baik untuk menyelesaikan masalah topik peratus ni. Dan yang keduanya ialah kepentingannya adalah meningkatkan kualiti pendidikan selari dengan arus kemajuan moden, terutama dalam kalangan MBK. Yang kita tahu kan, MBK walaupun MBK tak dengar pekak kan, tapi dia masih lagi pintar ataupun celik IT. Jadi macam mana nak pastikan kita ni, pendidikan kita ni selari dengan kemajuan moden sekarang ni, kita cuba aplikasikan teknologi dalam pembelajaran macam ni. Barulah MBK pun semangat kan. Cikgu pun, cikgu ni pandai IT, lagi dia semangat nak belajar untuk kan. Seterusnya, inovasi SBAR ni juga berkonsepkan pembelajaran interaktif yang membolehkan lagi menarik minat MBK dalam proses PDP. Jadi kalau kita tengok lepas ni, macam bagaimana rupa aplikasi tu sangatlah menarik. Jadi kalau buat tengok pun, warna-warni dan sebagainya. Jadi murid pun sukalah untuk mencuba ataupun menggunakannya. Okey, seterusnya kita tengok kepada anggaran kos lah untuk membangunkan projek ni. Jadi bagi perisian ataupun kita panggil back end lah untuk membina satu program ni ataupun satu perisian ni, saya menggunakan Visual Studio C ataupun C++ Pro, yang mana Visual Studio ni boleh didapati secara percuma sahaja. Yang kita perlukan hanyalah kemahiran untuk membangunkannya. Jadi membangunkan secara peribadi back end design ataupun dipanggil programming lah back end design ni. Seterusnya cetakan ni ataupun mencantikkan reka bentuk ataupun front end, maksudnya yang dia punya interface, dia punya permukaan tu juga 0% atau 0% juga RM0, tak pakai tak dana apa-apa pun. Sebab apa? Saya menggunakan WebStorm JetBrains IDE. Jadi sama juga program ni untuk mencantikkan saya guna WebStorm ni juga percuma, boleh dapati di internet saya. Dan yang terakhir adalah bekalan data. Bekalan data ni RM10 sahaja internet, yang mana rangkaian internet untuk menghantar aplikasi kepada murid. Jadi untuk membangunkan dan menghantar ataupun melalui Google Drive ataupun macam-macam lah. Jadi biasanya internet lah kita perlukannya, tipu tak pakai internet kan. Jadi internet ni hanyalah RM10 sahaja. Jadi kos yang untuk membina satu perisian ni tidaklah mahal sangat, tidak mahal dan sangat berbaloi lah untuk dibangunkan. Dan kita hanya memerlukan kemahiran sajalah untuk membangunkan satu aplikasi sebegini. Okey, jadi kita tengok kepada penerangan projek inovasi. Okey. Okey, tengok ya. Okey, di sini saya ada projek saya. Maaf saya. Okey. Ini adalah satu yang saya katakan tadi, front end ataupun interface dia lah. Interface ni kita cuba buat semenarik yang boleh lah. Yang mana interface ni satu gambaran pertama lah kalau murid tu tengok kan, kalau interface menarik ataupun dia punya gambaran pertama yang menarik, barulah murid tu suka ataupun berminat untuk mencuba ataupun berminat untuk menggunakannya.
kita tengok pada dia punya proses ataupun dia punya cara guna dia, macam mana kita nak gunakan aplikasi S-Bar ni, yang saya kata bagaimana S-Bar ni dapat membantu murid. Kita akan tengokkan satu persatu. Okey, di sini kalau kita tengok pada S-Bar ni, saya ada wujudkan satu, saya kata pada awal tadi kan, satu progressive bar. Yang mana progressive bar kita boleh tengok kat sini, progressive bar. Yang mana progressive bar ni dia akan bergerak menaik ataupun bergerak mewarnakan progressive bar tu mengikut nilai initial number atau nilai yang dimasukkan atau nilai yang dimahukan oleh murid tu. Sebagai contoh saya tengok kan, saya demonstrasikan teruslah. Okey, maafkan saya gunakan lima lain kan. Okey, contohnya saya nak ambil berapa, saya nak ambil ringkas dululah, saya ambil 100 contohnya. Saya ada RM100. Jadi daripada RM100 ni saya nak tahu berapa percentage daripada RM100 saya nak tahu. Mungkin saya nak tahu berapa? Saya nak tahu 25% daripada RM100. Jadi kita cuba tengok berapa banyak progressive bar ni untuk 25%. Okey, 25% ni adalah sebanyak ni sahaja. Jadi daripada progressive bar yang bergerak tu, kita guru akan minta murid untuk membilang ataupun mengira berapa pecahan. Sebabnya setiap progressive bar tu terbahagi kepada 10%. Jadi dia akan tengok berapa bar yang menyala. Jadi mak kita ada 1, 2, 2,5. Jadi 2,5 bar yang menyala. Jadi berapa 2,5 bar ni? Kalau murid tak tahu kan, nak kira susah kan. Jadi kita akan tekan calculator sahaja, calculate sahaja. Sekejap. Okey, bila tekan calculate, rupanya setiap bar ni 10 sahaja. Jadi dia akan totalkan nilai tu. Nilai tu dia akan tambahkan keseluruhan nilai tu. Jadi 10 tambah 10 tambah separuh. Berapa separuh tadi? 5 kan? Jadi 5. Jadi 25. Okey, tu untuk nombor mudah kan. Macam mana kalau kita nak aplikasikan ke nombor yang lebih besar? Sebab soalan ni berjadi macam-macam kan. Murid mungkin sampai berpuluh ribu, beratus ribu kan. Jadi contoh saya ambil satu nilai lebih besar. Contoh saya nak ambil nilai sebuah kereta 75,500 contoh. Ataupun 75,000 lah. 75,000 kita ambil. Okey, 75,000 ni, contoh soalan dikatakan profit ataupun atau interest lah. Interest untuk sebuah kereta yang bernilai 75,000 ni dikatakan 12% sahaja ataupun 15% sahaja. 25%. Okey, 25% ataupun 15% lah. 15% sahaja interest bagi nilai sebuah kereta yang 75,000. Jadi kita tengok berapa nilai 15% daripada 75,000 ni. Okey, kita cuba tekan S-bar. Dia menyala 1 separuh. Jadi kita suruh murid tu bilang. Okey, 1 separuh. Jadi 1,5 kan menyala. Jadi berapa nilai 1,5 ni? Berapa nilai setiap satu tu? Okey, kita cuba calculate. Suruh murid tu tekan. Okey, bila tekan tu, rupanya setiap satu ni 7,500. Jadi yang ni separuh, bahagi saja 2. Jadi tambah. Jadi 1 7,500 tambah dengan yang ni yang bahagi 2. Jadi dapat total up semua kan. Jadi begitu mudah untuk murid nampak macam mana untuk menggambarkan nilai setiap 10% tu ataupun keseluruhan peratus macam mana dia berfungsi. Sebabnya apa? Sebab murid dapat menggambarkan secara visual lah. Murid tengok tu sendiri. Kalau nak bayangkan dalam minda tu agak sukar lah. Mungkin bagi kita yang sudah berpendidikan dan sebagainya, mungkin bukan satu perkara yang remeh atau perkara yang mudah kan. Tapi bagi setengah murid yang ada masalah dari segi visualisasi, terutamanya dalam murid pendidikan khas, masalah pendengaran ni, sangat sukar untuk membayangkan atau visualisasikan dalam minda bagaimana itu 50% ataupun nilai bagi 15%. Jadi kita tengok sini lah. Kita boleh tengok sendiri kan. Jadi nilai ni bukan sahaja untuk digunakan untuk nak nampak terus kan. Boleh juga jadi sebagai untuk panggil answer checker ataupun kita nak check jawapan kita betul ke salah. Jadi sama juga konsep dia. Daripada soalan tu kita boleh bagi soalan. Jadi murid boleh gunakan aplikasi ni untuk semak balik jawapan dia betul ke tidak. Ni kalau kegunaan sendiri dekat rumah lah. Kalau tanpa bimbingan kita kan, kita boleh bagi je. Jadi murid tu boleh check sendiri dengan mudah lah. Dengan syarat murid tu sudah faham cara untuk menggunakan aplikasi ini. Okey, jadi itu sahaja untuk penerangan tentang inovasi saya. Okey, seterusnya kita tengok kepada
bukan saya. Okey. Okey, seterusnya kita tengok pada kesimpulan. Okey, kesimpulannya adalah penggunaan aplikasi SBAR ini adalah penting untuk berfungsi sebagai perantaraan dalam mentakrif dan menghubungkan simbol matematik dan menyelesaikan masalah proses. Seterusnya, melalui penggunaan aplikasi SBAR, murid akan dapat menggambarkan masalah matematik ke dalam bentuk visual yang sesuai dengan fikiran kanak-kanak dan dalam bentuk bar. Murid boleh menyelesaikan masalah matematik berdasarkan pemahaman tentang matematik konsep dan bukan sekadar menghafalkan mereka melalui penghasilan konkret gambar rajah. Dan akhir sekali kesimpulannya, pembelajaran bermakna telah diambil tempat melalui proses konstruktivisme dan memberi tumpuan kepada strategi pembelajaran yang sistematik untuk menghasilkan proses pengajaran dan pembelajaran yang terkesan. Jadi kalau proses konstruktivisme kita tahulah kan, dalam teori Brunner, di mana proses konstruktivisme ni adalah pembinaan ilmu secara berperingkat lah. Maksudnya dari segi visualisasi dulu, kita visualize, baru kita cuba adaptasikan dan kita cuba menyelesaikan masalah dulu lah. Dan bila kita buat satu inovasi atau satu kaedah yang sangat sistematik macam ni lah, sudah tentu yang dapat menghasilkan PDP yang lebih berkesan lah kepada murid, terutamanya murid penikah khas masalah pendengaran ataupun murid berkekurangan khas masalah pendengaran. Okey, jadi sedikit kata-kata daripada Steve Jobs, iaitu innovation distinguish between leader and a follower. Yang kata inovasi ni adalah satu perkara yang membezakan yang mana ketua dan yang mana pengikut. Okey, jadi itu sahaja daripada saya, Muhammad Hanafi bin Ismail. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.